Kertas konsep, pola numerikal 289, dan teologi tauhid dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah melimpahi pembaca yang mempelajari keindahan Al-Quran. Doa pembukaan. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui, kami memohon petunjuk-Mu agar kertas ini menjadi sumber kebenaran. Berikanlah keberkatan dalam usaha kami memahami wahyu-Mu. Jadikanlah kajian ini zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Amin. Disclaimer dan niat kertas ini adalah usaha manusia yang penuh kekurangan, bukan kebenaran mutlak. Ia disusun dengan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah, usaha dakwah untuk menyebarkan keindahan Al-Quran, dan saluran mencari hidayahnya. Kami berdoa agar setiap kata diterima sebagai amal soleh dan menjadi wasilah ke jalan lurus. Segala kesilapan daripada kami dan kebenaran hanya dari Allah. Pengenalan Al-Quran adalah kitab suci dengan 114 surah, panduan lengkap yang menyatukan rohani, praktikal, dan teologi. Kertas ini mengkaji tauhid melalui pola numerikal 289. Bermula dari surah Al-Ikhlas, ayat 1, Qul huwa Allahu ahad. Kajian menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4, menuju 7 ayat surah Al-Fatihah, konsep Mathani, 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34, Wahyu 1 hingga 5. Surah 96, 68, 73, 74, 1 yang membentuk 312. Surah 42, Hamim, Ain Sin Kaf, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, dan pola 289, 28 huruf hijayah tambah 9 angka. Juz 28 mempunyai 9 surah. Muka surat 593 dan 594. Surah 89, 7 matani sama dengan 17. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah juz 30. Dengan asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, kertas ini menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah, dan hidayah. Objektif: mengkaji tauhid melalui pola 289. Bermula dari surah Al-Ikhlas, ayat 1, 47 huruf, 15 kata, menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4 ke 7 ayat Al-Fatihah. Mathani, 7, 17, 34, Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Pola 289, 28 huruf tambah 9 angka. Juz 28, muka surat 593 dan 594. Surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf bismillah, 37 surah, juz 30. Hubungan numerikal, 34, 947, 2 tambah 3 tambah 7. Al-Baqarah 286 ayat dan 114 surah. Memastikan kesahihan matematik, koherensi logik, makna tauhid, disokong asbabun nuzul, tafsir, hadis, sebagai ibadah, dakwah, hidayah. 1 latar belakang. Sarpun 1. Surah utama Al-Ikhlas, 4 ayat, ayat 1 menyatakan, Qul huwa Allahu ahad. Mengandungi 47 huruf, 23 tambah Y tambah 23, 15 kata, 7 tambah Yalid tambah 7. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menjawab soalan musyrik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan ayat 1 menegaskan keesaan Allah. Al-Qurtubi menambah surah ini meringkaskan tauhid. Hadis Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Al-Fatihah, 7 ayat, asas solat dikenali sebagai 7 matani, 17. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah mengajar umat berdoa kepada Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan surah ini mengandungi pujian, keesaan, doa petunjuk. Al-Qurtubi menambah ya 7 matani, kerana 7 ayat. Bersabda, tiada solat tanpa surah Al-Fatihah. Al-Baqarah, 286 ayat, panduan hukum dan akhlak. Asbabun nuzul, diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Tafsir, Al-Qurtubi menjelaskan surah ini mengukuhkan tauhid. Ayat 177 pusat akhlak. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Asy-Syura 22.
mengandungi huruf Hamim dan Ain Sin Kaf. Ayat 1 dan 2 membentuk 12. Asbabun Nuzul, diturunkan di Mekah, menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Hamim dan Ain Sin Kaf menunjukkan keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. Al-Fajr 89. Berkaitan dengan pola 289, muka surat 593 dan 594. Asbabun Nuzul, diturunkan di Mekah mengingatkan hari kiamat dan akhlak. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan surah ini menegaskan keadilan Allah. Al-Qurtubi menambah ia menggalakkan takwa. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Fajr, ia cahaya di akhirat. 1-2. Wahyu dan Wahyu 1, surah 96. Wahyu pertama, memerintahkan Iqra. Asbabun Nuzul, diturunkan di Gua Hira, memulakan kenabian. Menekankan ilmu dan keesaan Allah. Wahyu 2, 68. Kalam, membela Nabi SAW daripada tuduhan musyrik. Asbabun Nuzul, diturunkan di Mekah menangani cercaan musuh. Tafsir, menegaskan akhlak mulia Nabi. Wahyu 3, surah 70 Muzammil, menggalakkan ibadah malam, 20 ayat. Asbabun Nuzul, diturunkan memerintahkan Nabi bangun malam. Tafsir, menggalakkan zikir dan ketabahan. Wahyu 4, surah 74, memerintahkan dakwah. Asbab, diturunkan di Mekah, mengarahkan Nabi menyebarkan risalah. Tafsir, menekankan tanggung jawab kenabian. Wahyu 5:1 Al-Fatihah, asas solat dan doa. Asbabun Nuzul, diturunkan di Mekah, mengajar doa lengkap. Tafsir, mengandungi pujian, keesaan, petunjuk. Sapu 3, nomor simbolik. 289, 28 huruf hijayah tambah 9 angka. Juz 28 mempunyai 9 surah. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah. Juz 30. 312. 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1. 47 huruf Al-Ikhlas. 23 tambahi tambah 23. 15 kata Al-Ikhlas. 7 tambah Yalid tambah 7. 7 ayat Al-Fatihah. 7 Mathani. 17 rakaat solat Mathani. 8 tambah 9. 34 17 kali 2. 947. 94 sama dengan 2 kali 47. 12 ayat 1 tambah 2. Surah 42, 2 tambah 3 tambah 7. 57 separuh 114 surah. 1729. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9. 19 huruf Bismillah. 2 tambah 8 tambah 9. 37 surah Juz 30. 28 tambah 9. 286 ayat Al-Baqarah. 114 jumlah surah. 1.4 Jujukan pola. Jujukan bermula dari surah Al-Ikhlas. Ayat 1 47 huruf 15 kata. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 ayat. Al-Fatihah. Mathani 7 17 34. Pola 289 28 huruf tambah 9 angka. Juz 28, surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf Bismillah, 37 surah Juz 30. Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, hubungan numerikal, 947. Al-Baqarah, 286 ayat, ke-114 surah. 1. Metodologi 2.1. Pendekatan matematik. Menyemak operasi seperti 28 tambah 9 sama dengan 289. 17 kuasa 2 sama dengan 289 dan 312. Teologi. Mentafsir tauhid melalui ayat 1 Al-Ikhlas disokong tafsir dan hadis. Simbolik. Menganalisis nomor seperti 7, 17, 34, 947, 12, 289 dengan asbabun nuzul. 2.2 Data Al-Ikhlas. 4 ayat, 47 huruf, 23 tambah 23. 15 kata, 7 tambah Yalid 7. Al-Fatihah. 7 ayat, 7 Mathani. 17 rakaat solat, 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34.
Wahyu 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. Surah 42 ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7, pola 2869. 28 huruf hijaiyah tambah 9 angka sama dengan 289. Juz 28 mempunyai 9 surah. Muka surat 593 dan 594. Surah 89. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah, juz 30. Hubungan numerikal 34, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2, 947, 94 sama dengan 2 kali 47, 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Al-Baqarah 286 ayat, 28 tambah 6, 28, Madinah tambah 86 Mekah. Al-Quran 114 surah. 1. Analisis 31. Peneroka Auhid dan pola 289. Langkah 1. Surah Al-Ikhlas, ayat 1. Konteks. Kajian bermula dengan surah Al-Ikhlas, ayat 1. Qul huwa Allahu ahad, inti tauhid. Operasi. Ayat 1 adalah titik permulaan. Surah ini mempunyai 47 huruf. 23 tambah hi, tambah 23. 15 kata, 7 tambah yalid, tambah 7. Makna. Ayat 1 menegaskan Allah Maha Esa. 47 huruf menunjukkan ketepatan, dengan simetri 23 huruf di kedua-dua belahi. 15 kata mencerminkan kesepadatan tauhid, dengan 7 kata mengelilingi yalid. Ayat 1 memulakan kajian tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menjawab soalan musyirik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan ahad menafikan sekutu Allah. Al-Qurtubi menambah ayat ini asas tauhid. Hadis, Rasulullah bersabda, surah Al-Ikhlas 3 kali seperti seluruh Al-Quran. Teologi, ayat 1 Al-Ikhlas adalah teras tauhid, memulakan pola 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 2, ayat 1 tambah 2, 3 tambah 4, konteks. Ayat 1 dan 2, Al-Ikhlas menghubungkan ke ayat 3 dan 4, membawa ke 7 ayat Al-Fatihah. Operasi, 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 adalah bilangan ayat Al-Fatihah. Makna, ayat 1, Qul huwa Allahu ahad, dan 2, Allahu as-samad, menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Ayat 3, Lam yalid walam yulad, dan 4, Walam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan keturunan dan sekutu. 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 tambah 4 sama dengan 7, mencerminkan 7 ayat Al-Fatihah, asas solat. Hubungan ini menegaskan tauhid dari Al-Ikhlas ke Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul. Al-Ikhlas diturunkan untuk menjelaskan sifat Allah. Al-Fatihah diturunkan sebagai doa lengkap. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan ayat 3 dan 4 menafikan sifat manusiawi Allah. Al-Qurtubi menambah Al-Fatihah melengkapkan tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Ikhlas inti tauhid, Al-Fatihah kunci solat. Teologi, hubungan 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7, menyatukan tauhid. Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah T, Matani, dan 7 ayat Al-Fatihah. Konteks, 7 menghubungkan ke surah Al-Fatihah, 7 ayat dikenali sebagai 7 Matani. Operasi, 7 ayat Al-Fatihah adalah 7 Matani. 7 adalah bilangan tepat, berkaitan dengan simetri Al-Ikhlas, 7 tambah yalid, tambah 7. Makna, surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat, pujian ayat 1 hingga 2, keesaan ayat 3 hingga 4, doa petunjuk ayat 5 hingga 7. 7 Matani merujuk 7 ayat yang diulang dalam solat. 7 ayat melambangkan kelengkapan, asas rohani Al-Quran. Hubungan dengan Al-Ikhlas menegaskan tauhid sebagai doa, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah sebagai doa lengkap, mengajar pujian dan petunjuk. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan 7 ayat mengajar berdoa. Ibn Kathir menambah ia anugerah untuk berhubung dengan Allah. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah 7 Matani. Surah ini penyembuh, Sunan Al-Darimi. Teologi, 7 ayat Al-Fatihah menyatukan tauhid Al-Ikhlas dengan rohani Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 4,
matani dan 17 rakaat. Konteks, 7 ayat Al-Fatihah membawa ke 17 rakaat solat harian, juga matani. Operasi, 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. 17 adalah matani, kerana Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. Makna, 17 rakaat solat fardu menghubungkan Al-Fatihah dengan kehidupan harian. Al-Fatihah 7 matani diulang dalam 17 rakaat, menjadikan 17 matani. 17 melambangkan keseimbangan ibadah, menegaskan tauhid melalui solat. 8 tambah 9 sama dengan 17, dan 17 kuasa 2 sama dengan 289, menghubungkan ke pola 289. Hubungan ini menegaskan tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Fatihah diturunkan untuk solat, ditetapkan selepas Miraj dengan 17 rakaat kewajiban harian. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Al-Fatihah syarat solat, menghidupkan 17 rakaat. Al-Qurtubi menambah rakaat ini menguatkan iman. Hadis Rasul bersabda, solat tanpa Al-Fatihah tidak lengkap. 17 rakaat tiang agama. Teologi, 17 rakaat menyatukan Al-Fatihah dengan ibadah harian, menegaskan tauhid, berkaitan pola 289, membawa hidayah melalui dakwah. Langkah 5, matani dan 34. Konteks, 17 rakaat membawa ke 34, hasil 17 kali 2, matani lanjutan. Operasi, 17 kali 2 sama dengan 34. 34 dipecah, 3 dan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16, 9 tambah 16 sama dengan 25, sama dengan 5 kuasa 2. Makna, 34 hasil 17 kali 2 melambangkan pengulangan Al-Fatihah dalam solat harian. 3 dan 4 menghubungkan ke Al-Ikhlas. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 menunjukkan kesempurnaan matematik, mencerminkan tauhid. 34 berkaitan dengan pola 289 melalui Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Fatihah diturunkan untuk solat dengan 34 sebagai simbol pengulangan matani. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan Al-Fatihah inti solat diulang untuk tauhid. Ibn Kathir menambah 17 rakaat mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah diulang dalam solat. Solat tiang agama. Teologi, 34 menyatukan matani dengan tauhid, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 6, pola 289 dan Al-Fatihah. Konteks, 34 membawa ke pola 289 melalui Al-Fatihah sebagai 7 matani. Operasi, 28 huruf hijaiyah tambah 9 angka sama dengan 289. 7 ayat Al-Fatihah sama dengan 7 matani, diwakili 17. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729, berkaitan surah 1. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf Bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah Juz 30. Makna, 28 huruf hijaiyah adalah asas Al-Quran, dan 9 angka melambangkan kesempurnaan ilahi. Juz 28 mempunyai 9 surah, mencerminkan 289. 17, hasil 8 tambah 9, adalah bilangan rakaat solat harian, dan 17 kuasa 2 sama dengan 289, menghubungkan Al-Fatihah dengan pola ini. 1729 menghubungkan ke surah 1, asas solat. 19 huruf Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, mencerminkan doa pembukaan surah. 37 surah, Juz 30, surah 78, hingga 114 menegaskan struktur Al-Quran. Pola ini menegaskan tauhid melalui Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebagai doa lengkap, asas solat. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan Al-Fatihah adalah 7 matani, inti tauhid. Ibn Kathir menambah, ia panduan solat. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah 7 matani. Bismillah, kunci setiap surah. Teologi,
Pola 289 menyatukan tauhid Al-Fatihah dengan struktur Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 7, Juz 28 dan Surah 89. Konteks, pola 289 membawa ke Juz 28 dengan 9 surah dan Surah 89 pada muka surat 593 dan 594. Operasi, Juz 28 mempunyai 9 surah, surah 58 hingga 66. 28 huruf tambah 9 angka sama dengan 289. Surah 89 terletak pada muka surat 593 dan 594. Makna, Juz 28 dengan 9 surah mencerminkan pola 289, menghubungkan huruf dan angka Al-Quran. Surah 89 mengingatkan hari kiamat, akhlak, dan tauhid, terletak pada muka surat 593 dan 594 dalam mushaf standar. Nomor ini menegaskan struktur ilahi, dengan 289 sebagai teras. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui Al-Quran, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, Surah 89 diturunkan di Mekah, mengingatkan keadilan Allah. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan surah ini menegaskan hari kiamat. Al-Qurtubi menambah ia menggalakkan takwa. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Fajr, ia cahaya di akhirat. Teologi, Juz 28 dan Surah 89 menyatukan tauhid dengan pola 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 8, Wahyu 1 hingga 5 konteks. Pola 289 membawa ke Wahyu 1 hingga 5. Surah 96, 68, 73, 74, 1 membentuk 312. Operasi 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. 312 dipecah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 dipecah, 1 tambah 1 tambah 4, berkaitan dengan 114 surah. 75 dipecah, 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. 42 tambah 57 sama dengan 75. Makna, Wahyu 1, 96 memulakan kenabian. Wahyu 2, 98 membela Nabi. Wahyu 3, 73 menggalakkan ibadah. Wahyu 4, 74 memerintahkan dakwah. Wahyu 5, asas solat. 312 menunjukkan kesatuan wahyu awal. 75 dengan faktor 2 kali 3 kali 7 dan 57 separuh 114 menegaskan struktur Al-Quran. Hubungan ini mencerminkan tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, Surah 96 diturunkan di Gua Hira, 68 membela Nabi, 73 menggalakkan ibadah, 74 memerintahkan dakwah, 1 mengajar doa. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan wahyu awal menekankan tauhid dan ilmu. Ibn Kathir menambah ia asas kenabian. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahyu pertama, solat malam cahaya. Teologi, Wahyu 1 hingga 5 menyatukan tauhid dengan struktur Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 9, Surah 42. Konteks, Wahyu 1 hingga 5 membawa ke Surah 42, dengan Hamim, Ain Sin Kaf dan ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Operasi, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 5 tambah 7 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Makna, surah 42 bermula dengan huruf Hamim dan Ain Sin Kaf, menunjukkan keajaiban Al-Quran. Ayat 1 dan 2 membentuk 12, dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 5 tambah 7 sama dengan 12 menegaskan simetri. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, nomor surah itu sendiri. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui struktur numerikal, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul diturunkan di Mekah untuk menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Hamim dan Ain Sin Kaf adalah keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis Rasulullah SAW bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. Al-Quran panduan, sahih. Teologi, surah 42 menyatukan tauhid dengan nomor 12, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 10, hubungan numerikal 947 konteks.
surah 42 membawa ke 947 melalui hubungan numerikal. Operasi 947 dipecah. 94 sama dengan 2 kali 47. 473 sama dengan 47 kali 3. 8.421 sama dengan 84, sama dengan 2 kali 42, sama dengan 2 kali 3 kali 7. Makna, 947 menghubungkan ke 47 huruf Al-Ikhlas. 473 dan 8.421 menunjukkan faktor seperti 2, 3, 7. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui nombor, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Ikhlas diturunkan untuk tauhid, dengan nombor seperti 947 berkaitan struktur Al-Quran. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan Al-Quran penuh keajaiban numerikal. Al-Qurtubi menambah nombor mencerminkan ketepatan ilahi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran keajaiban ilahi Sahih Bukhari. Pelajari Al-Quran. Teologi 947 menyatukan tauhid dengan nombor Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 11, Surah Al-Baqarah. Konteks 947 membawa ke Surah Al-Baqarah, 286 ayat. Operasi 286 ayat dipecah, 28 tambah 6 sama dengan 34. 28. Madinah tambah 86, Mekah sama dengan 114. Makna, Surah Al-Baqarah mengandungi hukum, kisah, akhlak. 28 dan 6 melambangkan struktur wahyu. Istilah Quran Perfect merujuk kesempurnaan nombor. Ayat 177 pusat akhlak. Surah ini panduan praktikal, ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Tafsir Al-Qurtubi menyatakan surah ini mengukuhkan tauhid. Ibn Katsir menjelaskan ia panduan lengkap. Hadis Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Teologi, surah Al-Baqarah menyatukan wahyu Madinah Mekah, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 15, 114 surah konteks. Surah Al-Baqarah membawa ke 114 surah keseluruhan Al-Quran. Operasi 112 tambah 2 sama dengan 114 simbolik. 57 adalah separuh 114. Makna, 114 surah merangkumi tauhid, hukum, kisah. Pola 289 menghubungkan Al-Ikhlas dengan keseluruhan Al-Quran. 57, separuh 114, berkaitan dengan juz 28 hingga 30. Surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas adalah panduan ilahi. Simetri 114 menegaskan kesatuan, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Quran diturunkan bertahap, dari 96 hingga 114. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan 114 surah panduan lengkap. Al-Qurtubi menambah susunannya ilahi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran untuk diamalkan. 114 surah membawa cahaya. Sunan Tirmidzi. Teologi, 114 surah menyatukan Al-Quran. Dengan tauhid sebagai teras, dihubungkan pola 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. 2. Jujukan melalui surah Al-Ikhlas. Ayat 1, 47 huruf, 15 kata. Ayat 1 tambah 2, sama dengan 3 tambah 4, sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. 7, 17, 34. Pola 289, 28 huruf 9 angka. Juz 28, surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf Bismillah, 37 surah Juz 30. Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312. Surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7, hubungan numerikal 947. Surah Al-Baqarah, 286 ayat, ke 114 surah. 3. Makna teologi. 51. Kesatuan Tauhid Al-Ikhlas. Ayat 1, Kul huwa Allahu ahad, inti Tauhid, pusat pola 289. Al-Fatihah, 7 ayat, 7 matani asas rohani. Berkaitan 289 melalui 17. Al-Baqarah, 286 ayat, panduan praktikal. Asy-Syura, 12, ayat 1 tambah 2, berkaitan 2 tambah 3 tambah 7. Al-Fajr, berkaitan pola 289, muka surat 593 dan 594. 52. Simbol numerikal 289, 28 huruf tambah 9 angka.
17 kuasa 2, 19 huruf. Bismillah. 37 surah, juz 30. 312. 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1. 7. 17. 34. Matani, menghubungkan Al-Fatihah dengan sholat. 12. 2 tambah 3 tambah 7. Surah 42. 947. 2 kali 47. 57. Separuh 114 surah. 1729. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9. 286 ayat Al-Baqarah. 114 jumlah surah. 53. Kesatuan Al-Quran, Surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Fajr, Al-Baqarah. Dihubungkan pola 289, 312, dan nombor seperti 947. Merangkumi 114 surah dalam Tauhid, panduan, ibadah, dakwah, hidayah. 1. Kesimpulan. Kajian Tauhid bermula dari Surah Al-Ikhlas, ayat 1. Melalui pola 289. 7 ayat, Al-Fatihah. Matani, pola 289, juz 28, surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf Bismillah, 37 surah juz 30. Wahyu 96 hingga 1, 312, surah 42, 12. Nomor 947, ke surah Al-Baqarah, dan 114 surah. Pola 289, disokong asbabun nuzul, tafsir, hadis, menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah hidayah. Penutup Al-Quran melalui surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Fajr, Al-Baqarah, dan pola 289 adalah panduan ilahi. Nomor seperti 312, 12, 947, dan simetri 289, mendedahkan tauhid sebagai teras. Dari Wahyu 96 hingga 114 surah, Al-Quran mengajak umat mengamalkan tauhid sebagai ibadah, dakwah, hidayah. Doa penutup, Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah usaha kecil ini sebagai ibadah dan dakwah kami. Ampunilah kekurangan kami, dan jadikanlah kertas ini wasilah hidayah bagi pembaca. Berikanlah kami dan umat Islam petunjuk ke jalan lurus, dan kurniakan syurga-Mu. Amin, Ya Rabbal Alamin. Kertas konsep, pola numerikal, 237, 289, dan teologi tauhid dalam Al-Quran. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan keberkatan Allah melimpahi pembaca yang mempelajari keindahan Al-Quran. Doa pembukaan, Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, kami memohon petunjuk-Mu agar kertas ini menjadi sumber kebenaran. Berikanlah keberkatan dalam usaha kami memahami wahyu-Mu. Jadikanlah kajian ini zikir yang mendekatkan kami kepadamu. Amin. Disclaimer dan niat kertas ini adalah usaha manusia yang penuh kekurangan, bukan kebenaran mutlak. Ia disusun dengan niat ikhlas sebagai ibadah kepada Allah, usaha dakwah untuk menyebarkan keindahan Al-Quran, dan saluran mencari hidayahnya. Kami berdoa agar setiap kata diterima sebagai amal soleh dan menjadi wasilah ke jalan lurus. Segala kesilapan daripada kami dan kebenaran hanya dari Allah. Pengenalan Al-Quran adalah kitab suci dengan 114 surah, panduan lengkap yang menyatukan rohani, praktikal, dan teologi. Kertas ini mengkaji tauhid melalui pola numerikal 237 dan 289, bermula dari surah Al-Ikhlas, ayat 1, Qul huwa Allahu ahad. Kajian menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4, menuju 7 ayat surah Al-Fatihah. Konsep matani, 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34, Wahyu 1 hingga 5, surah 96, 68, 73, 74, 1, yang bentuk 312, surah 42, Ain Sin Kaf, ayat 1, tambah 2 sama dengan 12, dan pola 289, 28 huruf hijaiyah, tambah 9 angka. Juz 28 mempunyai 9 surah. Muka, surat 593 dan 594. Surah 89, 7 matani sama dengan 17. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 200. 89, 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf Bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah juz 30. Pola 237 merangkumi Wahyu 96 tambah 68 tambah 73. Surah 95 tambah 52 tambah 90
juz 28 hingga 30, surah Al-Baqarah, 286 ayat, dan 114 surah. Dengan asbabun nuzul, tafsir, dan hadis, kertas ini menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah, dan hidayah. Objektif mengkaji tauhid melalui pola 237 dan 289. Bermula dari surah Al-Ikhlas. Ayat 1, 15 kata, menghubungkan ayat 1 dan 2 dengan 3 dan 4 ke 7 ayat Al-Fatihah. Matani, 7, 17, 34, Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Pola 289, 28 huruf tambah 9 angka. Juz 28, muka surat 593 dan 594. Surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf bismillah, 37 surah. Juz 30. Hubungan numerikal 34, 947, 2 tambah 3 tambah 7, pola 237, 96 tambah 68 tambah 73, Al-Baqarah, 286 ayat, dan 114 surah. Memasti kesahihan matematik, koherensi logik, makna tauhid, disokong asbabun nuzul, tafsir, hadis, sebagai ibadah, dakwah, hidayah. 1. Latar belakang. 1. Surah utama Al-Ikhlas, 4 ayat, ayat 1 menyatakan, Qul huwa Allahu ahad. Mengandungi 47 huruf 23 tambah 23, 15 kata, 7 tambah yalid tambah 7, simetri kasrah 237. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menjawab soalan musyrik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan ayat 1 menegaskan keesaan Allah. Al-Qurtubi menambah surah ini meringkaskan tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, surah Al-Ikhlas setara sepertiga Al-Quran. Sahih Bukhari. Al-Fatihah, 7 ayat. Asas solat, dikenali sebagai 7 matani, 17. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengajar umat berdoa kepada Allah. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan surah ini mengandungi pujian, keesaan, doa petunjuk. Al-Qurtubi menambah ia 7 matani kerana 7 ayat. Rasulullah SAW bersabda, tiada solat tanpa surah Al-Fatihah. Al-Baqarah, 286 ayat, panduan hukum dan akhlak, berkaitan dengan 237 melalui Wahyu 68. Asbabun nuzul, diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan surah ini mengukuhkan tauhid, ayat 177, pusat akhlak. Hadis, Rasulullah bersabda, baca surah Al-Baqarah, kerana ia keberkatan. Ash-Shura, surah 42, mengandungi huruf Hamim dan Ain Sin Kaf, ayat 1 dan 2 membentuk 12. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan, Hamim dan Ain Sin Kaf menunjukkan keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. Al-Fajr 89, berkaitan dengan pola 289, muka surat 593 dan 594. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengingatkan hari kiamat dan akhlak. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan surah ini menegaskan keadilan Allah. Al-Qurtubi menambah ia menggalakkan takwa. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Fajr, ia cahaya di akhirat. 1.2. Wahyu. Berkaitan Wahyu 1, surah 96, Al-Alaq, wahyu pertama, memerintahkan Iqra. Asbabun nuzul, diturunkan di Gua Hira, memulakan kenabian. Tafsir, menekankan ilmu dan keesaan Allah. Wahyu 2, surah 68, membela Nabi SAW daripada tuduhan musyrik. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, menangani cercaan musuh. Tafsir, menegaskan akhlak mulia Nabi. Wahyu 3, surah 70 Muzammil, menggalakkan ibadah malam, 20 ayat. Asperunkan memerintahkan Nabi bangun malam. Tafsir, menggalakkan zikir dan ketabahan. Wahyu 4, surah 74 Al-Fir, memerintahkan dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengarahkan Nabi menyebarkan risalah. Tafsir, menekankan tanggung jawab kenabian. Wahyu 5 Iftihah, asas solat dan doa. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah, mengajar doa lengkap. Tafsir mengandungi pujian, keesaan, petunjuk. 1.3. Nomor simbolik 237. 96 tambah 68 tambah 73. 95 tambah 52 tambah 90. Simetri kasrah Al-Ikhlas.
289, 28 huruf hijaiyah, tambah 9 angka. Juz 28 mempunyai 9 surah. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf Bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah Juz 30. 312, 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1. 47 huruf Al-Ikhlas. 23 tambah 23. 15 kata Al-Ikhlas. 7 tambah Yalid tambah 7. 7 ayat Al-Fatihah. 7 matani. 17 rakaat solat matani. 8 tambah 9. 34 17 kali 2. 947. 94 sama dengan 2 kali 47. 12 ayat 1 tambah 2. Surah 42. 2 tambah 3 tambah 7. 57 separuh 114 surah. 1729. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9. 19 huruf Bismillah. 2 tambah 8 tambah 9. 37 surah Juz 30. 28 tambah 9. 286 ayat Al-Baqarah. 114 jumlah surah. 14 jujukan pola. Jujukan bermula dari surah Al-Ikhlas ayat 1, 47 huruf, 15 kata. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Matani 7, 17, 34, Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, Surah 42 ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Pola 237, 96 tambah 68 tambah 73. Pola 289, 28 huruf tambah 9 angka. Juz 28, Surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf Bismillah, 37 surah. Juz 30, hubungan numerikal, 947. Al-Baqarah, 286 ayat ke-114 surah. 1. Metodologi 21 pendekatan matematik menyemak operasi seperti 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 28 tambah 9 sama dengan 289 dan 312. Teologi mentafsir tauhid melalui ayat 1 Al-Ikhlas disokong tafsir dan hadis. Simbolik menganalisis nomor seperti 7, 17, 34, 947, 12, 289 dengan asbabun nuzul. 2.2 Data Al-Ikhlas 4 ayat, 47 huruf, 23 tambah 23, 15 kata, 7 tambah Y tambah 7. Simetri kasrah 237. Al-Fatihah 7 ayat 7 matani, 17 rakaat solat 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. Matani 7 ayat, 17 rakaat, 17 kali 2 sama dengan 34. Wahyu 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. Surah 42 ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7. Pola 289, 28 huruf hijaiyah tambah 9 angka sama dengan 289. Juz 28 mempunyai 9 surah. Muka surat 593 dan 594. Surah 89. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf Bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah. Juz 30. Hubungan numerikal 34, 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2. 52 sama dengan 2 kali 26. 947, 94 sama dengan 2 kali 47. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. Pola 237. 96 tambah 68 tambah 73. 95 tambah 52 tambah 90. Juz 28. 29 11 surah, 30 37 surah. Al-Baqarah 286 ayat, 28 tambah 6, 28 Madinah tambah 86 Mekah. Al-Quran 114 surah. 1. Analisis tikipan 1.
penerokaan tauhid dan pola 237 serta 1289. Langkah 1, Surah Al-Ikhlas ayat 1. Konteks. Kajian bermula dengan Surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwa Allahu ahad. Inti tauhid. Operasi ayat 1 adalah titik permulaan. Surah ini mempunyai 47 huruf. 23 tambah Y tambah 23. 15 kata. 7 tambah Yalid tambah 7. Simetri kasrah 237. Makna, ayat 1 menegaskan Allah Maha Esa. 47 huruf menunjukkan ketepatan, dengan simetri 23 huruf di kedua-dua belah Y. 15 kata mencerminkan kesepadatan tauhid, dengan 7 kata mengelilingi Yalid. Simetri kasrah 237 menghubungkan ayat ini dengan wahyu Al-Quran. Ayat 1 memulakan kajian tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah menjawab soalan musyrik tentang sifat Allah. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan ahad menafikan sekutu Allah. Al-Qurtubi menambah ayat ini asas tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Surah Al-Ikhlas 3 kali seperti seluruh Al-Quran. Teologi, ayat 1 Al-Ikhlas adalah teras tauhid, memulakan pola 237 dan 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 2, ayat 1 tambah 2, 3 tambah 4. Konteks, ayat 1 dan 2 Al-Ikhlas menghubungkan ke ayat 3 dan 4, membawa ke 7 ayat Al-Fatihah. Operasi, 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. 7 adalah bilangan ayat Al-Fatihah. Makna, ayat 1, Qul huwa Allahu ahad. Dan 2, Allah menegaskan keesaan dan kesempurnaan Allah. Ayat 3, Lam yalid wa lam yulad. Dan 4, Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, menafikan keturunan dan sekutu. 1 tambah 2 sama dengan 3, dan 3 tambah 4 sama dengan 7, mencerminkan 7 ayat Al-Fatihah, asas solat. Hubungan ini menegaskan tauhid dari Al-Ikhlas ke Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Ikhlas diturunkan untuk menjelaskan sifat Allah. Al-Fatihah diturunkan sebagai doa lengkap. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan ayat 3 dan 4 menafikan sifat manusiawi Allah. Al-Qurtubi menambah, Al-Fatihah melengkapkan tauhid. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Ikhlas inti tauhid, Fatihah kunci solat. Teologi, hubungan 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 menyatukan tauhid. Al-Ikhlas dengan Al-Fatihah membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 3, Mathani dan 7 ayat Al-Fatihah. Konteks, 7 menghubungkan ke surah Al-Fatihah. 7 ayat dikenali sebagai 7 Mathani. Operasi, 7 ayat Al-Fatihah adalah 7 Mathani. 7 adalah bilangan tepat, berkaitan dengan simetri Al-Ikhlas, 7 tambah Yalid 7. Makna, Surah Al-Fatihah mempunyai 7 ayat. Pujian, ayat 1 hingga 2, keesaan, ayat 3 hingga 4, doa petunjuk, ayat 5 hingga 7. 7 Mathani merujuk 7 ayat yang diulang dalam solat. 7 ayat melambangkan kelengkapan, asas rohani Al-Quran. Hubungan dengan Al-Ikhlas menegaskan tauhid sebagai doa, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, diturunkan di Mekah sebagai doa lengkap, mengajar pujian dan petunjuk. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan 7 ayat mengajar berdoa. Ibn Katsir menambah ia anugerah untuk berhubung dengan Allah. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah 7 Mathani. Surah ini penyembuh. Sunan Al-Darimi. Teologi, 7 ayat Al-Fatihah menyatukan tauhid Al-Ikhlas dengan rohani Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah Mathani dan 17 rakaat. Konteks, 7 ayat Al-Fatihah membawa ke 17 rakaat solat harian, juga Mathani. Operasi, 17 rakaat, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4. 17 adalah Mathani kerana Al-Fatihah dibaca setiap rakaat. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. Makna, 17 rakaat solat fardu menghubungkan Al-Fatihah dengan kehidupan harian. Al-Fatihah, 7 Mathani, diulang dalam 17 rakaat, menjadikan 17 Mathani. 17 melambangkan keseimbangan ibadah, menegaskan tauhid melalui solat. 8 tambah 9 sama dengan 17. Dan 17 kuasa 2 sama dengan 289, menghubungkan ke pola 289. Hubungan ini berkaitan dengan pola 237 melalui Al-Ikhlas, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun nuzul, Al-Fatihah diturunkan untuk solat, ditetapkan selepas Miraj dengan 17 rakaat kewajiban harian. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan Al-Fatihah syarat solat menghidupkan 17 rakaat.
Al-Qurtubi menambah rakaat ini menguatkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Solat tanpa Al-Fatihah tidak lengkap." 17 rakaat tiang agama. Teologi, 17 rakaat menyatukan Al-Fatihah dengan ibadah harian, menegaskan tauhid, berkaitan pola 289, membawa hidayah melalui dakwah. Langkah 5, Matani dan 34, konteks. 17 rakaat membawa ke 34, hasil 17 kali 2, Matani lanjutan. Operasi, 17 kali 2 sama dengan 34. 34 dipecah, 3 dan 4. 3 kuasa 2 sama dengan 9. 4 kuasa 2 sama dengan 16. 9 tambah 16 sama dengan 25, sama dengan 5 kuasa 2. Makna, 34 hasil 17 kali 2, melambangkan pengulangan Al-Fatihah dalam sholat harian. 3 dan 4 menghubungkan ke Al-Ikhlas. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tambah 4 sama dengan 7. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 5 kuasa 2 menunjukkan kesempurnaan matematik, mencerminkan tauhid. 34 berkaitan dengan pola 237 melalui Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan untuk solat dengan 34 sebagai simbol pengulangan matani. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan Al-Fatihah inti solat, diulang untuk tauhid. Ibn Kathir menambah 17 rakaat mengukuhkan iman. Hadis Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah diulang dalam solat. Solat tiang agama. Teologi, 34 menyatukan matani dengan tauhid, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 6, pola 289 dan Al-Fatihah konteks. 34 membawa ke pola 289 melalui Al-Fatihah sebagai 7 matani. Operasi, 28 huruf hijaiyah tambah 9 angka sama dengan 289. 7 ayat Al-Fatihah sama dengan 7 matani, diwakili 17. 8 tambah 9 sama dengan 17. 17 kuasa 2 sama dengan 289. 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9 sama dengan 1729. Berkaitan surah 1. 2 tambah 8 tambah 9 sama dengan 19 huruf Bismillah. 28 tambah 9 sama dengan 37 surah Juz 30. Makna, 28 huruf hijaiyah adalah asas Al-Quran, dan 9 angka melambangkan kesempurnaan ilahi. Juz 28 mempunyai 9 surah, mencerminkan 289. 17, hasil 8 tambah 9, adalah bilangan rakaat solat harian, dan 17 kuasa 2 sama dengan 289, menghubungkan Al-Fatihah dengan pola ini. 1729 menghubungkan ke surah 1, asas solat. 19 huruf Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, mencerminkan doa pembukaan surah. 37 surah, Juz 30, surah 78 hingga 114, menegaskan struktur Al-Quran. Pola ini menegaskan tauhid melalui Al-Fatihah, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul. Al-Fatihah diturunkan di Mekah sebagai doa lengkap, asas solat. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan Al-Fatihah adalah 7 matani, inti tauhid. Ibn Kathir menambah ia panduan solat. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Fatihah adalah 7 matani. Bismillah kunci setiap surah. Inti. Teologi, pola 289 menyatukan tauhid Al-Fatihah dengan struktur Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 7, Juz 28 dan surah 89. Konteks, pola 289 membawa ke Juz 28 dengan 9 surah dan surah 89 pada muka surat 593 dan 594. Operasi, Juz 28 mempunyai 9 surah, surah 58 hingga 66. 28 huruf tambah 9 angka sama dengan 289. Surah 89 terletak pada muka surat 593 dan 594. Makna, Juz 28 dengan 9 surah mencerminkan pola 289, menghubungkan huruf dan angka Al-Quran. Surah 89, Al-Fajr, mengingatkan hari kiamat, akhlak dan tauhid, terletak pada muka surat 593 dan 594 dalam Mushaf Standard. Nomor ini menegaskan struktur ilahi, dengan 289 sebagai teras. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui Al-Quran,
panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, surah 89 diturunkan di Mekah, mengingatkan keadilan Allah. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan surah ini menegaskan hari kiamat. Al-Qurtubi menambah, ia menggalakkan takwa. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Fajr, ia cahaya di akhirat. Teologi, Juz 28 dan surah 89 menyatukan tauhid dengan pola 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah lab, Wahyu 1 hingga 5 konteks, pola 289 membawa ke Wahyu 1 hingga 5. Surah 96, 68, 73, 74, 1 membentuk 312. Operasi 96 tambah 68 tambah 73 tambah 74 tambah 1 sama dengan 312. 312 dipecah, 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. 6 dipecah, 1 tambah 1 tambah 4 berkaitan dengan 114 surah. 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 237 tambah 75 sama dengan 312. 75 dipecah. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. 42 tambah 57 sama dengan 75. Makna. Wahyu 1, surah 96, memulakan kenabian. Wahyu 2, 68, membela Nabi. Wahyu 3, 7, menggalakkan ibadah. Wahyu 4, surah 74, memerintahkan dakwah. Wahyu 5, surah 1, asas solat. 312 menunjukkan kesatuan wahyu awal, dengan 237 sebagai teras. 75 dengan faktor 2 kali 3 kali 7 dan 57. Separuh 114 menegaskan struktur Al-Quran. Hubungan ini mencerminkan tauhid, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, surah 96 diturunkan di Gua Hira, 68 membela Nabi, 73 menggalakkan ibadah, 74 memerintahkan dakwah, 1 mengajar doa. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan wahyu awal menekankan tauhid dan ilmu. Ibn Katsir menambah ya asas kenabian. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahyu pertama, solat malam cahaya. Teologi, Wahyu 1 hingga 5 menyatukan tauhid dengan struktur Al-Quran, berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah seminar, surah 42 konteks. Wahyu 1 hingga 5 membawa ke surah 42, dengan Hamim, Ain Sin Kaf, dan ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. Operasi, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12. 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12. 5 tambah 7 sama dengan 12. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42. Makna, surah 42 bermula dengan huruf Hamim dan Ain Sin Kaf, menunjukkan keajaiban Al-Quran. Ayat 1 dan 2 membentuk 12, dengan 2 tambah 3 tambah 7 sama dengan 12, mencerminkan pola 237. 5 tambah 7 sama dengan 12 menegaskan simetri. 2 kali 3 kali 7 sama dengan 42, nomor surah itu sendiri. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui struktur numerikal, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, diturunkan di Mekah untuk menegaskan kenabian dan tauhid. Tafsir, Ibn Katsir menyatakan Hamim dan Ain Sin Kaf adalah keajaiban Al-Quran. Al-Qurtubi menambah surah ini mengukuhkan iman. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Hamim, ia keberkatan. Al-Quran panduan. Teologi, surah 42 menyatukan tauhid dengan nomor 12, berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 10, pola 237, konteks. Surah 42 membawa ke pola 237, menghubungkan wahyu dan surah. Operasi 96 tambah 68 tambah 73 sama dengan 237. 95 tambah 52 tambah 90 sama dengan 237. Juz 28. 29. 11 surah. 30, 37 surah, sama dengan 57 surah, separuh 114. Makna, pola 237 menghubungkan Wahyu 96, Wahyu pertama, 68, pembelaan Nabi, 73, ibadah malam, 20 ayat. Surah 95 tambah 52 tambah 90 mencerminkan struktur Al-Quran. Juz 28 hingga 30 dengan 57 surah menunjukkan separuh 114 surah.
Pola ini menegaskan tauhid meresapi wahyu, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, surah 96 diturunkan di Gua Hira, 68 membela Nabi, 73 menggalakkan ibadah. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan wahyu ini menekankan tauhid dan ilmu. Ibn Kathir menambah ia asas kenabian. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Iqra wahyu pertama, solat malam cahaya, Sahihwah. Teologi, pola 237 menyatukan tauhid al-ikhlas dengan wahyu Al-Quran, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 11, hubungan numerikal, 947, konteks. Pola 237 membawa ke 947 melalui hubungan numerikal. Operasi, 947 dipecah. 94 sama dengan 2 kali 47. 473 sama dengan 47 kali 3. 8.421 sama dengan 84, sama dengan 2 kali 42, sama dengan 2 kali 3 kali 7. Makna, 947 menghubungkan ke 47 huruf Al-Ikhlas, 473, dan 8.421 menunjukkan faktor seperti 2, 3, 7, berkaitan dengan pola 237. Hubungan ini menegaskan tauhid melalui nombor, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, Al-Ikhlas diturunkan untuk tauhid, dengan nombor seperti 947 berkaitan struktur Al-Quran. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan Al-Quran penuh keajaiban numerikal. Al-Qurtubi menambah nombor mencerminkan ketepatan ilahi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran keajaiban ilahi. Pelajari Al-Quran. Teologi, 947 menyatukan tauhid dengan nombor Al-Quran. Berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 12, Surah Al-Baqarah, konteks. Pola 237 membawa ke Surah Al-Baqarah, 286 ayat. Operasi, 286 ayat dipecah. 28 tambah 6 sama dengan 34. 28 Madinah tambah 86, Mekah sama dengan 114. Wahyu 68 berkaitan dengan pola 237. Makna, Surah Al-Baqarah mengandungi hukum, kisah, akhlak. 28 dan 6 melambangkan struktur wahyu. Wahyu 68 menghubungkan surah ini dengan pola 237. Istilah Quran Perfect merujuk kesempurnaan nombor. Ayat 177 pusat akhlak. Surah ini panduan praktikal, ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul diturunkan di Madinah untuk hukum zakat dan haji. Surah 68 diturunkan di Mekah membela Nabi. Tafsir, Al-Qurtubi menyatakan surah ini mengukuhkan tauhid. Ibn Kathir menjelaskan surah 68 menegaskan akhlak Nabi. Hadis, Rasulullah SAW bersabda, baca surah Al-Baqarah kerana ia keberkatan. Surah 68 melindungi. Sunan Teologi. Surah Al-Baqarah, surah menyatukan wahyu Madinah Mekah, berkaitan pola 237, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. Langkah 12, 114 surah konteks. Surah Al-Baqarah membawa ke 114 surah, keseluruhan Al-Quran. Operasi, 112 tambah 2 sama dengan 114. Simbolik, 57 adalah separuh 114. Makna, 114 surah merangkumi tauhid, hukum, kisah. Pola 237 dan 289 menghubungkan Al-Ikhlas dengan keseluruhan Al-Quran. 57, separuh 114, berkaitan dengan juz 28 hingga 30. Surah dari Al-Fatihah hingga An-Nas adalah panduan ilahi. Simetri 114 menegaskan kesatuan, panduan ibadah untuk hidayah melalui dakwah. Asbabun Nuzul, Al-Quran diturunkan bertahap dari 96 hingga 114. Tafsir, Ibn Kathir menyatakan 114 surah panduan lengkap. Al-Qurtubi menambah susunannya ilahi. Hadis, Rasulullah bersabda, Al-Quran untuk diamalkan. 114 surah membawa cahaya. Teologi, 114 surah menyatukan Al-Quran dengan tauhid sebagai teras, dihubungkan pola 237 dan 289, membawa hidayah melalui ibadah dan dakwah. 1. Jujukan melalui surah Al-Ikhlas, ayat 1, 47 huruf, 15 kata. Ayat 1 tambah 2 sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7 ayat Al-Fatihah. Matani,
7, 17, 34. Pola 289, 28 huruf tambah 9 angka. Juz 28, surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf bismillah. 37 surah, juz 30, Wahyu 96, 68, 73, 74, 1, 312, surah 42, ayat 1 tambah 2 sama dengan 12, 2 tambah 3 tambah 7. Pola 237, 96 tambah 68 tambah 73. Hubungan numerikal, 947, 2 kali 3 kali 7. Surah Al-Baqarah, 286 ayat, ke-114 surah. 1. Makna teologi 5M1. Kesatuan Tauhid Al-Ikhlas. Ayat 1. Qul huwa Allahu ahad, inti Tauhid, pusat pola 237 dan 289. Al-Fatihah. 7 ayat, 7 matani, asas rohani, berkaitan 289 melalui 17. Al-Baqarah. 286 ayat, panduan praktikal. Asy-Syura. 12 ayat 1, berkaitan 2 tambah 3 tambah 7. Al-Fajr. Berkaitan pola 289, muka surat 593 dan 594. 5-2, simbol numerikal. 237, 96, tambah 68 tambah 73, simetri kasrah al-ikhlas. 289, 28 huruf tambah 9 angka. 17 kuasa 2, 19 huruf bismillah. 37 surah, juz 30. 312, 96 tambah 68 tambah 73 tambah 70 4 tambah 1. 7, 17, 34. Mathani, menghubungkan Al-Fatihah dengan solat. 12, 2 tambah 3 tambah 7. Surah 42. 947, 2 kali 47, berkaitan pola 237. 57, separuh 114 surah. 1729, 1 tambah 7 tambah 2 tambah 9. 286, ayat Al-Baqarah. 114, jumlah surah. 5. 3. Kesatuan Al-Quran, Surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Fajr, Al-Baqarah, dihubungkan pola 237 dan 289, 312, dan nombor seperti 947, merangkumi 114 surah dalam Tauhid, Panduan, Ibadah, Dakwah, Hidayah. 1. Kesimpulan kajian Tauhid bermula dari Surah Al-Ikhlas, ayat 1, melalui pola 237 dan 289, 7 ayat Al-Fatihah, Mathani, pola 289, juz 28, surah 89, 17 kuasa 2, 19 huruf bismillah, 37 surah juz 30, Wahyu 96 hingga 1, 312, surah 42, 12, nomor 947 ke surah Al-Baqarah, dan 114 surah. Pola 237 dan 289 disokong asbabun nuzul, tafsir, hadis, menegaskan tauhid sebagai teras Al-Quran, panduan ibadah, dakwah, hidayah. Penutup Al-Quran melalui surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Asy-Syura, Al-Fajr, Al-Baqarah, dan pola 237 serta 289 adalah panduan ilahi. Nombor seperti 312, 12, 947, dan simetri 237, serta 289 mendedahkan tauhid sebagai teras. Dari Wahyu 96 hingga 114 surah, Al-Quran mengajak umat mengamalkan tauhid sebagai ibadah, dakwah, hidayah. Doa, penutup. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, terimalah usaha kecil ini sebagai ibadah dan dakwah kami. Ampunilah kekurangan kami dan jadikanlah kertas ini wasilah hidayah bagi pembaca. Berikanlah kami dan umat Islam petunjuk ke jalan lurus dan kurniakan syurga-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua penonton yang budiman. Pada hari yang penuh keberkatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah mengurniakan kita nikmat iman dan Islam. Setiap detik yang kita lalui adalah anugerah, dan setiap nafas yang kita hela adalah tanda kasih sayangnya yang tiada bandingan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memilih kita untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan memberikan kita peluang untuk mendekatkan diri kepadanya melalui ibadah dan penghayatan Al-Quran. Betapa besar nikmat yang Allah berikan.
sehingga kita masih diberi kesempatan untuk terus belajar, memahami, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian. Dengan limpah kurnia dan petunjuknya, kita dapat sama-sama menyelami keagungan Al-Quran, kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat untuk seluruh alam. Al-Quran bukan sekadar bacaan, tetapi ia adalah sumber inspirasi, kekuatan, dan penawar hati bagi sesiapa yang benar-benar ingin mencari kebenaran. Setiap huruf yang dibaca, setiap ayat yang direnungi, membawa kita lebih dekat kepada Allah dan membuka pintu-pintu hikmah yang luas. Al-Quran ini memang mukjizat yang paling hebat, panduan sepanjang zaman untuk kita semua. Ia bukan hanya relevan pada zaman Nabi, tetapi kekal menjadi rujukan utama hingga ke hari ini. Dalam dunia yang penuh cabaran dan perubahan, Al-Quran tetap utuh sebagai kompas kehidupan, membimbing kita ke jalan yang lurus dan diredhai Allah. Mukjizatnya bukan sekadar pada keindahan bahasa, tetapi juga pada isi kandungan yang meliputi segala aspek kehidupan manusia. Ada 114 surah. Al-Quran bukan sekadar ayat-ayat suci yang dikumpulkan. Setiap surah mempunyai keunikan tersendiri, dengan tema, kisah, dan pengajaran yang berbeza-beza. Dari surah terpendek hingga terpanjang, semuanya mengandungi mesej yang mendalam untuk direnungi. Al-Quran juga menjadi sumber hukum, pedoman akhlak, dan motivasi untuk terus berusaha menjadi insan yang lebih baik. Ia umpama lautan ilmu yang tak ada penghujungnya. Semakin kita menyelami, semakin banyak mutiara hikmah yang kita temui. Ilmu yang terkandung di dalamnya meliputi segala bidang, dari sains, sejarah, falsafah, hingga kepada panduan kehidupan harian. Setiap kali kita membaca dan mentadabur ayat-ayatnya, kita akan merasakan betapa luas dan dalamnya ilmu Allah yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Setiap surah, setiap ayat penuh dengan makna dan hikmah yang sangat mendalam. Ada ayat yang menenangkan hati, ada yang memberi peringatan, dan ada juga yang membangkitkan semangat untuk terus berjuang di jalan Allah. Al-Quran mengajar kita tentang kasih sayang, keadilan, kesabaran, dan keikhlasan. Ia juga mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang sebenar, yaitu untuk beribadah dan mencari keridhaan Allah. Jom kita sama-sama terokai rahasia nombor yang tersembunyi dalam Al-Quran, terutamanya kaitannya dengan konsep tauhid. Setiap angka, setiap susunan surah dan ayat, bukanlah kebetulan semata-mata, tetapi mengandungi hikmah dan rahasia yang menakjubkan. Melalui kajian dan tadabbur, kita akan dapat melihat keindahan susunan Al-Quran yang begitu sempurna, sekaligus memperkukuh keyakinan kita terhadap keesaan Allah dan kebenaran wahyu-Nya. Marilah kita terus mendalami dan menghayati Al-Quran sebagai panduan abadi dalam kehidupan kita. 3 surah utama dalam Al-Quran, yaitu Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan Al-Ikhlas. Bukan sekadar surah yang sering kita baca, tetapi juga membawa makna yang sangat mendalam dalam memahami konsep tauhid, yaitu keesaan Allah dari sudut numerikal dan spiritual. Setiap surah ini mempunyai keistimewaan tersendiri yang saling melengkapi antara satu sama lain, membentuk satu rangkaian yang sangat indah dalam struktur Al-Quran. Mari kita telusuri keunikan dan kehebatan setiap surah ini, serta bagaimana hubungan angka di antara mereka memperlihatkan keagungan dan kesempurnaan wahyu ilahi. Surah Al-Baqarah merupakan surah yang paling panjang dalam Al-Quran, mengandungi 286 ayat. Surah ini bukan sahaja kaya dengan hukum hakam, kisah para nabi, dan pelbagai pengajaran, tetapi juga menjadi rujukan utama dalam kehidupan seharian umat Islam. Setiap ayat dalam Al-Baqarah membawa mesej yang mendalam, daripada kisah penciptaan manusia, perintah solat, puasa, zakat, sehinggalah kepada larangan riba dan penekanan terhadap keadilan sosial. Surah ini juga mengandungi ayat kursi, yang dianggap sebagai ayat paling agung dalam Al-Quran, menegaskan keesaan dan kekuasaan Allah. Dengan jumlah ayat yang begitu banyak, Al-Baqarah menjadi simbol keluasan ilmu dan rahmat Allah kepada manusia. Seterusnya, surah Al-Fatihah, yang juga dikenali sebagai Ummul Kitab atau ibu segala kitab, adalah surah pembuka dalam Al-Quran. Surah ini terdiri daripada 7 ayat yang sangat padat dengan makna. Setiap kali kita solat, kita diwajibkan membaca Al-Fatihah, menandakan betapa pentingnya surah ini dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. 7 ayat ini seolah-olah merangkum seluruh isi Al-Quran. Dari aspek tauhid, ibadah, dan hubungan manusia dengan pencipta, ia menjadi pintu masuk kepada segala pengajaran dan petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran.
Surah Al-Ikhlas pula, walaupun hanya terdiri daripada 4 ayat yang ringkas, mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Surah ke-112 ini menegaskan konsep tauhid secara mutlak, menafikan segala bentuk syirik, dan menegaskan bahawa Allah itu Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Membaca Al-Ikhlas seolah-olah membaca sepertiga Al-Quran, kerana kandungannya yang begitu padat dan jelas dalam memperkenalkan Allah kepada manusia. Surah ini sering dibaca dalam solat, zikir, dan amalan harian sebagai pengukuhan akidah dan keimanan. Jika kita perhatikan, hubungan nombor antara surah-surah ini sangat menarik dan penuh hikmah. Bukan sekadar kebetulan, tetapi tersusun dengan rapi dalam susunan Al-Quran. Setiap angka yang terlibat membawa makna tersendiri, seolah-olah menjadi kod rahsia yang menghubungkan antara satu surah dengan surah yang lain. Ini membuktikan bahawa Al-Quran bukan sahaja indah dari segi bahasa dan makna, tetapi juga dari sudut matematik dan struktur. Sebagai contoh, jumlah ayat dalam Al-Fatihah ialah 7, manakala Al-Ikhlas pula 4. Jika kita jumlahkan kedua-duanya, kita akan dapat 11. Angka 11 ini bukan sekadar angka biasa, tetapi mempunyai kaitan yang sangat unik dengan Al-Baqarah. Menariknya, 11 adalah faktor kepada 286, iaitu jumlah ayat dalam Al-Baqarah. Jika kita bahagikan 286 dengan 11, kita akan dapat 26. Hubungan matematik ini seolah-olah menunjukkan bahawa setiap surah dalam Al-Quran saling berkait dan saling melengkapi. Bukan sahaja dari segi makna, tetapi juga dari sudut angka dan struktur. Ini adalah salah satu keajaiban Al-Quran yang jarang disedari, tetapi sangat mengagumkan apabila kita menelitinya. Hubungan yang tersusun dan unik antara surah-surah ini membuktikan bahawa Al-Quran adalah kalam ilahi yang sempurna, tiada cacat celah, dan penuh dengan hikmah yang tersembunyi. Setiap ayat, setiap surah, dan setiap angka dalam Al-Quran mempunyai peranan dan makna tersendiri, membentuk satu sistem yang sangat indah dan menakjubkan. Inilah bukti bahawa Al-Quran bukan ciptaan manusia, tetapi wahyu daripada Allah yang maha bijaksana. Semoga kita terus mendalami dan menghayati keindahan serta keajaiban Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Setiap surah dalam Al-Quran memiliki ciri numerikal yang sangat unik dan tersendiri. Jika kita perhatikan dengan teliti, setiap surah bukan sahaja berbeza dari segi tema dan kandungan, tetapi juga dari segi bilangan ayat, perkataan, dan huruf yang membentuknya. Nombor-nombor ini bukan sekadar angka biasa, tetapi membawa makna dan hikmah yang mendalam, seolah-olah menjadi tirai rahsia yang menutupi keindahan dan keajaiban Al-Quran. Setiap angka yang tercatat dalam surah-surah ini adalah hasil daripada ketelitian dan perancangan yang sangat rapi, yang tidak mungkin berlaku secara kebetulan. Sebagai contoh, surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah merupakan surah terpanjang dalam Al-Quran. Ia mengandungi 286 ayat, 6.221 perkataan, dan kira-kira 25.500 huruf. Setiap ayat dalam surah ini membawa pelbagai pengajaran dan peringatan, merangkumi aspek keimanan, hukum hakam, kisah para nabi, serta panduan kehidupan bermasyarakat. Jumlah ayat yang begitu banyak ini membolehkan surah Al-Baqarah menjadi rujukan utama dalam pelbagai isu kehidupan, dari soal ibadah, muamalat, hingga ke soal jenayah dan perundangan. Tidak hairanlah, surah ini sering dijadikan rujukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam dalam membincangkan hukum hakam dan prinsip kehidupan. Seterusnya, surah Al-Fatihah yang diturunkan di Mekah pula, walaupun hanya mengandungi 7 ayat, 29 perkataan, dan 142 huruf, namun ia merupakan surah yang sangat agung dan menjadi pembuka kepada setiap solat. Surah ini dikenali sebagai Ummul Kitab, ibu kepada Al-Quran, kerana ia merangkumkan intipati ajaran Islam dalam bentuk yang sangat ringkas tetapi padat. Setiap ayat dalam surah Al-Fatihah mengandungi pujian kepada Allah, permohonan hidayah, dan pengakuan akan kebergantungan manusia kepadanya. Walaupun bilangan ayat dan perkataannya sedikit, namun maknanya sangat luas dan mendalam, membuktikan bahawa keindahan Al-Quran tidak terletak pada kuantiti, tetapi pada kualiti dan kedalaman mesejnya. Begitu juga dengan surah Al-Ikhlas yang juga diturunkan di Mekah. Surah ini hanya mengandungi 4 ayat, 15 perkataan, dan 47 huruf. Namun, ia dianggap sebagai 1/3 daripada Al-Quran dari segi keutamaannya. Surah ini menegaskan konsep tauhid yang murni, yaitu keesaan Allah SWT tanpa sekutu
dan tanpa bandingan. Walaupun ringkas, surah Al-Ikhlas menjadi asas kepada akidah umat Islam dan sering dibaca dalam pelbagai ibadah harian. Ini menunjukkan bahawa setiap angka dalam surah-surah ini membawa peranan dan fungsi yang sangat penting dalam membentuk kefahaman dan amalan umat Islam. Angka-angka yang terdapat dalam setiap surah bukanlah sekadar kebetulan atau hasil susunan manusia. Ia adalah sebahagian daripada sistem yang sangat kompleks dan terancang, yang menunjukkan kebesaran dan keagungan Allah SWT sebagai pencipta. Setiap bilangan ayat, perkataan, dan huruf telah ditetapkan dengan penuh hikmah, seolah-olah menjadi kod rahsia yang hanya dapat difahami oleh mereka yang benar-benar mendalami Al-Quran. Para ulama dan pengkaji Al-Quran telah lama mengkaji rahsia di sebalik angka-angka ini, dan mereka mendapati bahawa terdapat keseimbangan, simetri, dan keindahan matematik yang luar biasa dalam susunan ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contoh, 286 ayat dalam surah Al-Baqarah merangkumi pelbagai aspek kehidupan manusia. Ia membincangkan soal akidah, ibadah, muamalat, perundangan, kisah umat terdahulu, dan pelbagai lagi. Setiap ayat seolah-olah menjadi batu bata yang membina sebuah bangunan yang kukuh, yaitu masyarakat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Allah. Dengan jumlah ayat yang banyak, surah Al-Baqarah menjadi surah yang sangat komprehensif, membolehkan umat Islam mendapatkan panduan dalam setiap aspek kehidupan, sama ada di rumah, di tempat kerja, maupun dalam urusan masyarakat. Kesimpulannya, nombor-nombor yang terdapat dalam tirai surah-surah Al-Quran bukanlah sekadar angka kosong. Ia adalah manifestasi kehebatan dan keindahan wahyu Allah SWT yang menjadi panduan lengkap untuk seluruh kehidupan manusia. Setiap surah dengan bilangan ayat, perkataan, dan hurufnya yang tersendiri membawa mesej dan pengajaran yang sangat penting untuk kita fahami dan amalkan. Dengan memahami rahsia di sebalik angka-angka ini, kita akan lebih menghargai keagungan Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal sepanjang zaman dan sebagai petunjuk yang sempurna untuk membimbing manusia menuju kejayaan di dunia dan akhirat.